Okay, hai semua. Hari ni kita nak bincang tentang BMMB 333 pengantar usaha Melayu kan? Jadi, dah saya tengok dah soalan tugasan yang dulu hantar dalam buku classroom ni. Dia mengatakan bahawa kita perlu menghasilkan satu buku cerita kanak-kanak bertemakan kelestarian alam sekitar. Jadi, korang dah ada idea tentang tajuk apa yang kita nak buat untuk buku cerita kanak-kanak ni? Syafika ada idea apa? Jadi kita boleh bincangkan macam isu-isu tentang laut semua, pantai tak bersih ke, ataupun macam hutan terbakar. Macam kita boleh tengok dekat sini, saya ada sertakan satu gambar macam lautan ni penuh dengan sampah. Lepas tu hutan yang terbakar ni kita boleh ceritakan tentang tajuk-tajuk yang menceritakan pasal isu ni. Betul, setuju. Macam Syarifah kata tadi, tajuk macam pencemaran laut, pencemaran hutan pun dah macam popular kan di seluruh dunia terjadi kan. Jadi pendapat Maisara masa tu betul. Saya rasa kita perlu ambil isu pasal pencemaran alam sekitar, pencemaran laut. Sebab kalau ikutkan hari tu, saya pernah pergi dah pantai Batu Ferringhi. Saya pergi hari tu macam banyak sangat sampah. Orang ramai banyak buang sisa-sisa makanan, plastik makanan. Benda-benda macam ni yang agak merisaukan jugalah kalau kita selamkan lagi, biarkan lagi. Kita pula kena tengok lah dalam apa tu berita ke yang tentang penyu, tercekik plastik. Lepas tu jadi kita kena jadikan juga yang tu sebagai dalam kita punya isu pencemaran laut. Betul, kita perlu ajar kanak-kanak ni sejak kecil macam peribahasa belum terbuluh biarlah dari hubungnya tu kan. Jadi saya rasa sepakat kot semua kita ambil tajuk bertemakan laut, iaitu contoh mungkin sayangi laut ataupun tajuk macam mana. Mungkin watak tu kita boleh namakan sebagai Aina. Jadi tajuk penuh ni macam mana rasanya? Mungkin dengan kawan-kawan dan Kita letak laut sikit. Aina dan laut yang bersih. Betul, Aina dan laut yang bersih. Okeylah, jadi tajuk kita ialah Aina dan laut yang bersih. Kita sambung nanti. Sekarang saya rasa kita perlu membincangkan tentang jalan cerita dia nak jadikan macam mana. Macam tadi kita dah bincang pasal tajuk, kita nak buat Aina dan laut yang bersih. So mungkin jalan cerita dia kita nak buat macam mana? Mungkin Aina pergi pantai bersama keluarga dia ke, ataupun korang ada cadangan lain ke? sebenarnya kalau kita buat Aina tu pergi pantai bersama dengan macam sekolah punya lawatan. Lawatan sekolah kan? Boleh juga tu. Macam boleh kita buat. Mana cakap? Mula dia pergi lawatan, dia adalah lawatan ke pantai. Lepas tu dalam lawatan ke pantai tu, kita cikgu tu suruh dia berjalan-jalan di pantai. Dia tunjuklah yang pantai tu tak bersih, nampakkan macam pencemaran laut tu lah. Mungkin masa tu boleh nampak persekitaran ada sampah-sampah kat pantai tu ke, plastik-plastik terapung kat laut. Macam tu kan. Lagi macam mana? Mungkin kita begini wujudkan watak-watak macam watak-watak Watak sampingan. pada dengan kawan-kawan dia. Cikgu penting sebab kita nak berwatak sekolah. Cikgu, kawan-kawan dia. Lepas tu saya rasa kita boleh juga wujudkan watak macam watak haiwan yang terjejas akibat pencemaran ni dalam laut tu, macam contoh macam penyu, ikan. Mungkin dua cukup kot watak haiwan kan. Lagi perlu tu nama kawan tu, nak buat nama tak? Betul lah. Tak apa nama yang sesuai. Okay, seorang lelaki, seorang perempuan. Betul. Apa cadangan? Kalau boleh, kita letak nama yang senang lah. Kalau lelaki kita boleh letak Amir. Betul. Kalau perempuan, mungkin Farah. Farah, betul. Tu Farah, Ami, tadi cikgu tadi. Cikgu, mungkin Cikgu Hashim kan? Sesuai Kita betul. letak perempuan. Perempuan. Cikgu Melati. Cikgu Melati. Ah. Betul, Cikgu Melati. Dia kenal juga nama tu. Cikgu Melati, Amir, Farah, Aina, penyu, ikan. Okay, tu adalah watak-watak yang akan terlibat. Baiklah. Lepas tu jalan cerita dia,
Tadi Syafiqah kata nak pergi pantai. Pantai. Sudah nampak sampah. Sudah nampak sampah. Mungkin cikgu mereka bagi tahu sebab apa pasal tu. Mungkin kita boleh buat dia pergi berenang. Renang dalam laut. Dalam laut. Terus ada sampah, tumpuk pula dengan penyuh ke yang jerat ke. Kita boleh buat watak tu hidup macam cakap ke. Sebab kan cerita kanak-kanak kan boleh buat dongeng sikit. Itu fantastik. Lagi apa lagi boleh buat? Macam Lepas tu mungkin kalau contoh Syabika kata dia tadi, nampak penyu tu tersekat dengan jerat. Mungkin dia orang boleh selamatkan penyu tu, buat macam dia selamatkan penyu tu. Aina dan kau mengatakan penyu. Boleh betul-betul. so kita boleh mungkin mestilah mereka takkanlah berenang dekat atas kan. Masuk laut. Dia masuk laut ke. Dia mungkin dia Ikan tengok laut tak tolong. dalaman laut tu tak mesti ikan tak tolong. Mungkin bersihkan kat dalam, saya kena bersihkan kat atas pantai pula kan. Jadi mungkin cik tu suruh Gotong royong. bersih kat pantai. Susah-susah. Sebenarnya kat dalam buku cerita kanak-kanak pada akhir cerita tu mesti ada pengajaran kan. Mungkin dari pengajaran tu kita boleh buat Aina dan kawan-kawan ni belajar untuk menyayangi lebih menyayangi alam sekitar macam tu kan, untuk pelihara laut kita supaya bersih. Saya rasa dalam cerita dia lain. Okay. Baiklah. Setelah semua tu, saya rasa kita tak boleh lupa juga, kita kena masukkan juga perkaitan makna dalam kita punya cerita kanak-kanak ni. Betul-betul. Apa kaitan makna yang kita boleh sertakan dalam tugasan kita ni? Saya ada 7. Apa tak 7 tu? Tak silap saya ada yang pertama sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, apa lagi ada? Polisem. Polisem dan homofon. Homofobia. Ya. Okay, itu je. Mungkin kita boleh gunakan warna yang berlainan dalam buku cerita ni untuk nampakkan kaitan makna tu. Kan, gunakan warna yang mengeloh. Betul, supaya kita Pembaca. ataupun pembaca dapat detect kesan kaitan makna tu. Betul? Okay. Saya rasa itu cukup. Ada apa-apa yang perlu kita bincangkan? Tunggu lagi kot. Sekarang kita boleh buat dah kot. Jom kita buat. Okay, baik. Jom. Setelah saya buat bahagian yang telah saya ditugaskan, saya buat bab 1, lawatan ke pantai. Saya ada letakkan warna merah lah bagi menunjukkan perkataan sinonim dalam bab tersebut. Contohnya macam cantik dan indah. Baiklah, sekarang untuk bahagian saya ada sertakan perkaitan makna iaitu homonim dalam bab keempat. Perkaitan makna yang saya letak adalah perkataan ubat. Yang pertama kalau kita tengok adalah menyapukan ubat, dan yang kedua saya letakkan hati saya yang telah terubat. Jadi kedua-dua perkataan ini adalah membawakan maksud yang berbeza, tetapi ejaan dan sebutan yang sama iaitu ubat. Untuk bahagian saya pula, untuk bab 8 saya telah masukkan perkataan makna homofon. Seperti kita boleh lihat, saya letak warna ungu iaitu perkataan gulungan dengan golongan. Sebutan dia hampir sama dan membawa maksud yang berbeza. Seperti contoh, gulungan plastik dan golongan yang boleh dikitas mula dan golongan yang tidak boleh dikitas mula. Yang tu adalah contoh perkaitan makna homofon yang telah saya masukkan.